Pada zaman dahulu di sebuah desa kecil ada seorang lelaki tua bernama Pak Samad yang merupakan pembuat mainan. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk melangsungkan kehidupannya. Pak Samad tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, Pak Samad sedang berjalan di hutan. Pak Samad menemukan sebatang kayu untuk membuat mainan. Inilah kayu yang aku cari selama ni. Aku akan membuat patung mainan dengan kayu ni. Pak Samad mengambil kayu dan membawa pulang ke bengkel kerjanya. Dia meletakkan kayu itu di atas meja dan mula memahat. Tiba-tiba, terjadi sesuatu yang tidak disangka. Dia mendengar suara dari kayu itu. Acuh! Pada mulanya, Pak Samad terkejut dan berfikir bahawa dia salah dengar. Pak Samad menyambung melakukan kerja, tetapi Pak Samad mendengar suara yang sama sekali lagi. Acuh! Aku mesti sudah sangat tua. Aku selalu mendengar suara-suara. Pak Samad menyambung lagi kerjanya. Mula-mula, kepala patung dihasilkan dan diikuti dengan tangan dan kaki. Pak Samad akhirnya dapat menyiapkan patung kayu itu. Pak Samad meletakkan anak patung itu di atas kerusi dan mengemaskan bengkelnya. Pada masa yang sama, Pak Samad mendengar suatu suara. Hello. Pak Samad melihat sekelilingnya dan terkejut apabila Pak Samad tidak melihat orang lain di sekitar kecuali patung kayu itu tadi. Pak Samad terus mencuci bengkelnya. Selepas itu, patung itu melompat dari kerusi dan menari di kawasan bengkel tersebut. Pak Samad amat terkejut apabila melihat perkara itu. Biar betul? Patung kayu ni hidup? Sudah pasti itu bukanlah manusia kerana patung kayu itu boleh ketawa, bercakap dan bermain seperti manusia. Pak Samad memegang patung kayu itu. Mulai sekarang, nama kamu adalah Pinocchio. Pak Samad dan Pinocchio memulakan kehidupan seperti orang lain. Kini sudah tiba masanya Pinocchio pergi ke sekolah seperti kanak-kanak yang lain. Tetapi Pak Samad tidak mempunyai duit untuk membeli pakaian dan peralatan sekolah kepada Pinocchio. Oleh itu, Pak Samad telah menjual mainan yang dibuatnya untuk mendapatkan wang dan memberikan wang itu kepada Pinocchio. Pinocchio mengambil wang tersebut dan pergi ke sekolah dengan gembira. Ketika Pinocchio melalui sebuah pasar di sepanjang jalan, tiba-tiba dia melihat orang sedang berkumpul di satu tempat. Pinocchio pergi ke tempat itu. Pinocchio melihat kemah yang berwarna-warni yang mempunyai kemah sarkis. Pinocchio melihat badut di dalam kemah sedang memanggil pelanggan. Pinocchio sangat teruja kerana ingin mengetahui apakah yang ada di dalam kemah itu. Tetapi badut itu telah menghentikan Pinocchio. Jika kau ingin masuk, kau perlu bayar. Pinocchio berfikir dan mengingat wang yang diberikan oleh Pak Samad untuk perbelanjaan sekolah. Aku ada wang. Pinocchio memberikan wang itu kepada badut di dalam kemah itu. Pinocchio sangat gembira. Dia melihat patung kayu dimainkan di atas pentas di dalam kemah tersebut. Hei, mereka juga dibuat pada kayu. Pinocchio naik ke atas pentas dan menari bersama-sama patung kayu tadi. Namun, semua penonton dalam pertunjukan itu marah kepada Pinocchio. Pemilik sarkis yang berada di atas pentas yang memegang tali patung kayu itu sangat teruja melihat patung kayu yang hidup. Sebuah patung kayu tanpa tali. Ia akan menghasilkan wang yang banyak untuk aku. Hahaha. Selepas pertunjukan selesai, pemilik sarkis menangkap Pinocchio dan mengurungnya di dalam sangkar. Pinocchio sangat sedih kerana dia tidak mematuhi perintah Pak Samad untuk pergi ke sekolah. Pinocchio terus menangis. Tiba-tiba, seorang pari-pari muncul di hadapan Pinocchio. Kamu sepatutnya melakukan perkara yang disuruh oleh ayah kamu. Tetapi, aku melihat kamu sudah menyesal kesalahan kamu. Aku akan menyelamatkanmu, tetapi kamu jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Pinocchio sangat gembira sambil mengesat air matanya. Tapi aku tak ada duit nak pergi ke sekolah. Pari-pari itu mengeluarkan mantra dan muncul wang di tangan Pinocchio. Jangan bazirkan wang ini, pergi terus ke sekolah.
Pari-pari membawa keluar Pinocchio dari sarkis itu. Pinocchio berjalan ke sekolah. Apabila melihat Pinocchio yang sangat gembira, seekor monyet yang jahat telah menghalang laluan Pinocchio. Monyet itu mempunyai rancangan untuk mengambil duit Pinocchio. Kamu mau ke mana tu? Aku melihat kamu sangat gembira. Aku mahu ke kedai untuk membeli peralatan sekolah. Dan aku terus pergi ke sekolah selepas itu. Wang itu tidak cukup untuk beri peralatan sekolah. Jika kamu mengikut arahan aku, kamu akan mempunyai banyak wang. Kamu hendak aku lakukan apa? Berikan wang kamu dan aku akan tanam wang itu di dalam tanah ajaib. Jika kamu memiliki banyak wang, kamu boleh pergi ke sekolah dan boleh memetik wang itu bila-bila masa saja yang kamu mahu. Pinocchio yang lurus bendul itu percaya akan kata-kata si monyet licik dan memberikan semua wangnya kepada monyet licik. Si monyet itu pergi meninggalkan Pinocchio sambil membawa wang yang diberikan oleh Pinocchio. Tiba-tiba, pari-pari muncul di hadapan Pinocchio. Kenapa kamu masih lagi tidak ke sekolah? Adakah kamu sudah membeli peralatan sekolah yang aku berikan? Sebenarnya, pari-pari tahu bahawa Pinocchio telah memberikan wangnya kepada si monyet licik itu. Jangan kamu menipu aku akan menghukum kamu. Aku beli peralatan sekolah tetapi tertinggal. Selepas Pinocchio berbohong, tiba-tiba hidung Pinocchio memanjang. Apakah kamu memberitahu perkara yang betul? Ketika Pinocchio ingin berbohong lagi, hidung Pinocchio terus memanjang sehinggakan kepalanya juga tidak dapat bergerak. Apakah yang terjadi? Akhirnya, Pinocchio menyedari kesalahannya dan memberitahu semua perkara yang telah terjadi. Selepas pari-pari melihat Pinocchio berlaku jujur, pari-pari mengembalikan hidung Pinocchio kepada bentuk yang asal. Aku maafkan kesalahan kamu kerana kamu bercakap jujur. Pari-pari membaca mantra dan mengembalikan wang yang telah diambil oleh monyet licik. Pari-pari mengingatkan Pinocchio supaya tidak membuang wangnya lagi. Pinocchio balik ke rumahnya dan menjadi anak laki-laki yang sangat baik dan rajin serta selalu mengikut arahan Pak Samad. Pinocchio pergi ke sekolah setiap hari dan apabila pulang, dia terus membantu Pak Samad bekerja di bengkel. Pari-pari melihat Pinocchio menjadi anak yang sangat baik dan memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Pinocchio. Pada satu malam, ketika Pinocchio sedang nyenyak tidur, pari-pari menghampiri Pinocchio dan membaca mantra. Keesokannya, Pinocchio bangun seperti biasa dan bersiap pergi ke sekolah. Semasa Pinocchio bangun dari tempat tidurnya, dia menyedari satu yang berbeza berlaku kepada dirinya. Pinocchio melihat tangan, badan dan kakinya. Dia sangat terkejut. Badannya sudah tidak lagi diperbuat daripada kayu, tetapi dia menjadi anak lelaki berbadan manusia. Pinocchio berlari ke arah Pak Samad. Ayah, cuba lihat. Aku sudah menjadi manusia. Apabila melihat Pinocchio menjadi anak laki-laki manusia, Pak Samad sangat gembira. Akhirnya, aku dapat memiliki anak lelaki yang betul. Kedua-dua ayah dan anak itu berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio sudah tidak pernah berbohong lagi dan hidungnya telah kembali normal seperti kanak-kanak yang lain.